Kemudian selesai 1 bulan kita berpuasa, Allah mengizinkan kita enjoy. Syariat mengizinkan, malah menyuruh kita enjoy. Maka 1 Syawal diharamkan kita berpuasa sama sekali. Jika sesiapa yang berpuasa juga puasanya batal dan dia berdosa, sebab haram berpuasa pada 1 Syawal. Tetapi hari raya bersempena 1 Syawal cumalah 1 hari. Sabar berpuasa sebulan, seronok cuma 1 hari. Tidak betul jika ada pakar-pakar motivasi. Tidak betul jika ada profesor. Tidak betul jika ada guru-guru di sekolah. Tidak betul jika ada orang-orang tua yang mengatakan disebabkan kita puasa sebulan, kita raya pun sebulan. Ini perkataan manusia jahil. Kita puasa sebulan, raya cuma 1 hari. Raya 1 hari bermaksud raya secara rasmi berpandukan syariat. Sebab itu selepas kita masuki 2 Syawal, sesiapa yang hendak berpuasa sunat dan seumpamanya, silakan. Puasa sudah diperbolehkan. 1 Syawal diharamkan sebab syariat mau kita enjoy. Syariat mau kita berseronok. Tetapi kita berseronok dengan cara yang macam mana? Dengan cara kita bersyukur. Kita bersyukur dengan cara yang macam mana? Kita sambut dengan takbir. Kita sambut dengan lafaz muluk dan kudus. Dan kita sambut tanpa melakukan maksiat. Kita sambut dengan ibadah, tetapi ibadah yang sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Itulah konsep yang kita dapat daripada Ramadan dan juga Aidilfitri. Dilatih dengan sabar, dan sabar biar lama. Dilatih dengan bersyukur kepada Allah ketika kita berjaya dan mendapat nikmat. Maka jika kita hidup dengan Sad dan Shin yang kita keluarkan daripada formula Ramadan dan sambutan Aidilfitri, insya-Allah kita merupakan mukmin yang menakjubkan, ajaban li amril mukmin. Justru tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, itulah formula sukses yang kita ambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan kita ambil daripada Norman Vincent Peale, bukan kita cedok daripada Stephen R. Covey, bukan kita cedok daripada the management guru of the 20th century, Peter Drucker, bukan kita ambil daripada Anthony Hill, bukan kita ambil daripada Anthony Robbins, bukan kita ambil daripada Peter Brieford dan seumpamanya. Kita ambil daripada Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Ramadan dan juga Aidilfitri yang baru kita sambut. Semoga bila kita susah, mari kita bersabar. Sabar dengan taat, sabar meninggalkan maksiat walaupun maksiat itu kita cintai, dan sabar ketika ditimpa dengan tribulasi dan musibah. Ketika kita susah, ingatlah Sad, iaitu sabar. Dan ketika kita berjaya, kita menang, kita mendapat bonus, mendapat keuntungan di sana sini, jangan gelak lama sangat, jangan seronok lama sangat, tapi belajarlah bersyukur berdasarkan syariat. Sebagaimana kita sambut Aidilfitri dengan takbirnya, dengan tahmidnya, dengan tasbihnya, begitulah syukur kita. Boleh tersenyum, boleh, tetapi dalam batas kesyukuran berpandukan syariat. Jika itu berlaku, insya-Allah kita insan kelas pertama. Letaklah kita di mana pun, kita akan hebat. Sebab itu ada orang di barat yang kagum terkejut dengan umat Islam di Aceh ketika dilanda tsunami beberapa tahun yang lepas. Begitu ramai yang meninggal dunia. Ada tokoh-tokoh termasuk bekas Presiden Amerika yang datang kemudian melihat dan seterusnya mengkaji apa sebenarnya yang berlaku ke atas manusia, terutamanya umat Islam di bumi Aceh ini. Antara kenyataan mereka ialah mereka berasa pelik lagi kagum dengan umat Islam ini. Mengapa? Mereka diuji sedemikian rupa, tetapi mereka tetap berkata, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mungkin dosa-dosa kami mengundang bala ini, syukur.
Maka manusia di Amerika, tokoh-tokoh di Amerika berasa pelik, kagum. Abad 20, 21 masih memperlihatkan manusia hebat seperti ini. Dan mereka menambah, jika hal ini berlaku di Amerika, di Barat, ramai yang akan maki Tuhan. Ramai yang mungkin akan menjadi ateis. Ramai yang akan mempertikaikan Allah, mempertikaikan Tuhan. Jika ada mahkamah, nak masukkan Tuhan ke mahkamah untuk diheret, untuk dipenjarakan. Itu akan berlaku di Barat. Dan baru-baru ini kita terima satu kunjungan mulia dari seorang yang semoga Allah muliakan beliau, bekas padri dari UK, yaitu Brother Idris Taufik. Beliau hari ini merupakan mantan padri Roman Catholic dari UK, dan beliau selepas pergi ke Mesir seketika, hari ini telah memeluk Islam dan sempat berkunjung ke Pulau Pinang, dan kita telah menyambutnya dengan penuh kerayaan sebagai insan yang insya-Allah dicintai ilahi sebab berani mengubah hidup sehebat itu. Dan beliau menceritakan bagaimana beliau pergi ziarah Gaza baru-baru ini. Dan beliau mengatakan, aku kerdil berdepan dengan mereka. Mengapa aku berkata aku kerdil? Ketika aku berdepan dengan mereka, aku bertemu dengan manusia yang tangan tiada, kaki tiada. Dan aku bertemu dengan seorang budak remaja yang terpaksa dibedah lebih daripada 20 kali. Cacat habis badannya, terkena peluru dan bom. Dia masih hidup, terpaksa dibedah. Aku bertemu dengan mereka, dan aku bertemu dengan budak ini. Bila aku bertanya pada mereka, how are you? Bagaimana kamu? Mereka senyum dan berkata, Alhamdulillah. Maka kata Idris Taufik, aku telah masuk Islam, tapi imanku berdepan dengan mereka, aku rasa rendah sekali. Mereka diuji sehebat itu di Gaza, dia senyum dan berkata, Alhamdulillah. Jika kita diuji sehebat itu, mampukah kita berkata Alhamdulillah? Remaja balik ke rumah, makanan tak sedap, sudah bebal, bukan Alhamdulillah. Hujan lebat sikit, sudah mengamuk, bukan Alhamdulillah. Kemudian kita nak kata kita hebat sekadar ada seketul ketayap di kepala. Kita nak kata kita hebat sekadar pegang tasbih di jari kita yang tidak putus. Kita nak kata kita hebat sebagai sekadar pakai jubah meleleh. Kita nak kata kita hebat dalam keadaan solat dengan kipas angin dan juga dengan masjid bilik aircon. Walaupun kita tak menentang semua itu, jangan anggap kita hebat lagi. Sebab kita belum diuji dalam arti kata sebenarnya. Ya, ujian pernah menimpa kita, tapi baru sedikit. Sebab itu Nabi SAW menegaskan, ajaban li amril mu'min. Mukmin sejati ini menakjubkan. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kamu takjub, kagum betul. Hari ini masih adakah mukmin sejati yang menakjubkan? Idris Taufik, bekas padri, berkata, ya masih ada. Tapi bukan di sini, di Gaza mungkin ia ada. Di sini tak ada. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya ia ada. Semoga ia ada. Maka mari sama-sama kita, termasuk saya, mendidik diri kita lagi dengan roh Ramadan. Roh dia jangan kita buang. Bulan sudah selesai, rohnya mesti kita hayati. Dan ketika kita senang, roh Aidil Fitri, roh Syawal dengan takbir, tahmid, tasbihnya juga jangan kita buang. Bila kita hidup di antara Sad dan Shin secara yang betul, ajaban li amril mu'min, kita insya-Allah menakjubkan di dunia sampai di akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai mereka yang beriman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya, dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Mereka kesemuanya merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah